Okey, wirid tu sebenarnya apa yang wiridnya lepas sembahyang tu Ustaz kan? Ya, lepas mayang. Saya tahu Datuk, ramai orang dia tak boleh buat wirid tu. Pasal apa? Dia ada gangguan dalam badan. Benda tu sebenarnya mudah tapi gangguan tu juga mengganggu orangnya. Sebab tu bila saya buat rawatan Datuk, saya memudahkan proses orang. Contoh Datuk, macam saya beritahu kat Datuk kan, kalau Datuk tengok kaedah rawatan, macam-macam kaedah. Ada orang dia pukul, ada orang dia rotan. Kalau macam saya buat satu pendekatan tak mau bagi orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Datuk Seri Ustaz Dr. Suhaimi. Ya. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz, kita nak balik-balik apa yang kita bincang pada minggu lepas Ustaz. Hari ni Ustaz nak sanadkan Al-Fatihah. Maknanya kalau ada kawan-kawan kita yang baru masuk ni macam mana Ustaz? Minggu lepas dia tak ada. Untuk malam ni kita akan ijazahkan direct. Cuma kalau yang tak buat wirid, maknanya minggu lepas saya bagi untuk buat wirid sekali dengan ijazah malam ni. Maknanya kalau minggu lepas dia tak ambil, kalau dia nak buat wirid tu mudah aja Datuk. Lepas dia ambil malam ni, amalkan 7 hari, automatik boleh jalan. Okey, wirid tu sebenarnya apa yang wiridnya lepas sembahyang tu Ustaz kan? Ya, lepas mayang. Saya tahu Datuk, ramai orang dia tak boleh buat wirid tu. Pasal apa? Dia ada gangguan dalam badan. Datuk bayangkan, itu belum lagi proses memberi sanad. Lepas bagi sanad ni lagi susah nak buat. Habis kalau minggu lepas kalau yang dia tak buat wirid tu macam mana Ustaz? Kalau dia tak buat wirid, malam ni lah kita buat program untuk memudahkan dia mendapat sanad. Jadi malam ni saya bagi direct sanad tu, mereka akan dapat. Cuma sanad untuk wirid amalan, dia kena buat kaedah yang saya bagi dulu, kena buat 7 hari. 7 sanad hari. Tadi tu sanad untuk dia guna untuk mandian. Kalau tidak Datuk, memang dia orang tak lepas lah. Yalah, nak dapat ilmu ni bukanlah mudah, tapi sebenarnya benda tu sebenarnya mudah tapi gangguan tu juga mengganggu orangnya. Sebab tu bila saya buat rawatan Datuk, saya memudahkan proses orang. Contoh Datuk, macam saya beritahu kat Datuk kan, kalau Datuk tengok kaedah rawatan, macam-macam kaedah. Ada orang dia pukul, ada orang dia rotan. Kalau macam saya buat satu pendekatan tak mau bagi orang sakit. Sebab orang sakit dia bertambah sakit. Saya bagi contoh macam ni Datuk. Malam ni kan kita buat scan menggunakan air penawar. Jadi bila orang tu dia nak tahu ada gangguan tak ada gangguan, dia minum air penawar. Bila dia minum, kalau ada gangguan, ada tindak balas. Irit lah, mengantuk lah, itu tindak balas. Ada tak lagi kaedah, dia orang tak mau ada tindak balas, malas nak guna air penawar ni. Ada, buat kaedah scan yang kedua. Kaedah scan yang kedua tu sangat mudah. Isi borang scan saya, terus hantar borang kat saya, takkan ada tindak balas macam ni. Jadi kita bagi dalam masyarakat dua benda. Satu benda dia buat sendiri tapi ada tindak balas. Satu benda lagi itu kena buat ikut SOP rawatan kita, tapi kena buat pendaftaran lah. Borang ada dalam Facebook saya. Dia orang boleh datang pusat rawatan saya, ataupun dia orang boleh WhatsApp saya. Mana-mana yang tak ada masa Datuk, dia nak rawat tapi dia tak mau tindak balas. Kalau minum air macam ni Datuk, dia ada tindak balas. Tapi pasal apa saya buat? Saya buat untuk memberi alternatif. Sebab buat air penawar ni free of charge. Orang nak free. Kalau datang pusat rawatan, kena bayar RM20. RM20 tu sebab apa Datuk? Pasal kita sediakan pusat rawatan. Sediakan aircon, sediakan kemahiran kita, sediakan borang, sediakan kad temu janji. Sebab Murah, kita rekod Ustaz. orang. Ya? Murah. Sebenarnya nak bantu orang Datuk. Tapi kita nak ajak orang, bila nak bantu ni tak boleh free sebab dia ada costing. Mana ada benda dalam dunia ni Datuk murah, tak ada. Yalah. Tapi jangan sampai tekan orang. Banyak orang tekan orang. Itu yang jadi masalah. Bila Ustaz nak kaya? Cukup dah Datuk. Alhamdulillah cukup dah. Tuhan bagi cukup dah. Sebab tu saya kata, saya nak berkongsi kekayaan yang ada ini kepada semua orang. Dan tidak kira apa platform bisnes yang diorang ada. Kena cara, strategi, marketing, diorang boleh pergi ke depan. Mudah aja, itu terpulang pada tuan-tuan. Saya bagi solution. Sebab ada pandangan kata boleh, ada pandangan kata tak boleh. So kita ambil jalan tengah. Siapa nak buat, pegang pada yang boleh. Jadi cerita kita malam ni, tuan-tuan dan perempuan, kita akan bagi surah Fatihah dan juga sanad Fatihah. Untuk apa? Satu sanad Fatihah untuk scan, satu sanad Fatihah untuk rawatan. Scan maknanya nak tahu gangguan,
Rawatan maknanya untuk rawat balik setelah mana kita scan menggunakan Fatihah juga. Jadi Fatihah ni dia ada dua. Satu senjata, yang kedua benteng diri. Jadi malam ni tuan-tuan dapat dua benda. Cerita yang kedua malam ni berkaitan dengan sanad mandi bunga. Apa pula sanad mandi bunga? Sebab bila kita sebut sanad-sanad Datuk, dia ada sandaran. Bila sandaran, orang tanya saya, sanad tu apa benda? Saya nak cerita mudah macam ni Datuk. Sanad ni adalah sandaran yang kita ambil secara sah. Contoh, bila kita kahwin dengan pasangan kita, kahwin tu dia kena akad nikah. Sebab dengan kita akad nikah 1 minit tu, dia mengesahkan hubungan suami isteri. Bila sah tu maknanya bila bersama dapat anak, anak tu boleh dibinkan dengan ayah dia. Anak tu anak halal lah. Jadi sanad ni kalau dalam istilah kita disebut bin, sandaran. Tapi kalau orang dia tak sanad, maknanya tak angkat nikah, dia bersama dapat anak walaupun muka macam dia, darah-darah dia, dari segi hukum dia tak sebut sah. Inilah yang disebut dengan amalan. Kena ingat, ada sanad, amalan tu dia ambil sampai pada Nabi. Ada sanad yang mana tak sampai pada Nabi, hanya sahabat yang buat. Ada sanad, sahabat tak buat, sampai kat tabi'in saja. Ada sanad, tabi'in tak buat, tapi para ulama buat. Jadi sanad itu maknanya sandaran. Jadi bila sebut sanad tu, yang saya nak bagi pada malam ni adalah sanad ayat Al-Quran yang kita nak guna pakai sebelum kita nak mandi. Jadi untuk nak mandi ni, kalau tuan-tuan baca dalam dekat Google, tuan-tuan boleh search dan boleh cari sendiri. Mandian bunga ni, perubatan Melayu dulu sampai sekarang pun memang dibuat kajian. Secara ringkasnya, kenapa dipanggil mandi bunga? Dan kenapa bunga menjadi ubat? Sekarang ni Datuk, kebanyakan kajian saintifik pun dia orang dah buat kajian dah. Memang bunga ni dia ada aura yang tersendiri. Cuma bila kita nak buat rawatan, kita sebaiknya pilih bunga yang wangi. Paling baik dia tidak berduri. Kalau ada yang berduri macam mawar pun tak jadi isu. Paling baik Datuk, bunga tu dia wangi. Bunga tu tak kisah bunga apa Datuk. Antara bunga yang orang selalu guna, bunga cempaka putih. Lepas tu orang akan guna bunga melur kuning, bunga melur putih. Orang akan guna bunga kenanga, orang akan guna bunga mawar. Jadi bunga jangan ada isu. Ambil sahaja apa jenis bunga, asalkan wangi. Itu cerita pasal bunga. Selain warna hitam, Ustaz. ada aku Datuk, bunga tiak ayam. Ada ke Ustaz? Saya tak pandai Datuk buat bunga ni sebab saya bukan mak bunga macam Datuk. Tapi tapi maknanya jangan cari bunga warna hitam. Pasal apa Datuk? Pasal dalam ayat Al-Quran dia kata yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Sebab apa madu tu dia jadi ubat? Sebab dalam madu tu ada mukhtalifun alwanuhu, ada berbagai jenis warna. Jadi sebab itu kita menggunakan 7 jenis bunga ini sebab dia ada kekuatan pada warna dia dan bau dia. Jadi paling baik kita pilih berbagai jenis warna lah. Merah, kuning, hijau, apa pilih lah. Okey, selesai. Lepas daripada itu, kalau Datuk perasan, kenapa ubat-ubatan dalam perubatan Islam kebanyakan banyak merawat menggunakan warna. Contoh Datuk, contoh air zam-zam. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok air zam-zam, kalau kita bekukan air zam-zam, kita buat macam ais, lepas tu kita tengok dengan mikroskop, dia akan nampak terpancar 12 jenis warna. Sebab tu air zam-zam Datuk, dia boleh jadi ubat. Cuba kaji. Inilah kajian daripada ulama perubatan Melayu, terutama datuk-datuk nenek kita dulu. Dia buat kajian benda ni, cuma bila orang buat mandi bunga ni, dia banyak merawat masalah yang melibatkan gangguan. Bila merawat masalah gangguan, rawat masalah hantu syaitan, platform itu orang panggil khurafat. Khurafat maknanya satu kepercayaan. Sebab khurafat ni cerita nama sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pernah dikidnap di alam jin. Bila dia dikidnap di alam jin sebab dia bunuh seekor ular. So bila dia balik, dia cerita dekat orang ramai. Orang ramai tak percaya. Cerita pada Nabi. Nabi kata khurafatun haqqun. Nabi kata khurafat itu benar. Apa yang dia cerita. Bila masuk ke alam Melayu menganggap definisi khurafat itu benda yang jahat. Faham tak tu? Khurafat ni sebenarnya dia nak cerita benda-benda yang melibatkan gangguan. Tapi Ustaz, kalau mandi bunga, kita pergi jumpa dengan bomoh, maknanya tak boleh lah. Tak boleh sebab dia bomoh. Bukan sebab mandi bunga. Ya. Itu yang jatuh khurafat tu. Ya.